Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najib Farhan bin Ahmad Faisal, nombor matrik F1019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ifarifdi bin Rafhan, nombor matrik F1024. Assalamualaikum, nama saya Aman Hakim bin Mak Kamil, nombor matrik saya F1126. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid Kon bin Muhammad Alifin, nombor matrik saya 13 DDT 21 F1186. Okey, hari ini saya akan membentangkan penyalahgunaan bahan terlarang di IPT. Pergi ke pendahuluan dulu ya. Gejala penyalahgunaan bahan terlarang dalam kalangan IPT sudah menjadi serius yang kini melanda segenap lapisan masyarakat di dunia ini. Penyalahgunaan bahan terlarang bukan tertumpu pada dadah sahaja. Ia juga melibatkan rokok dan minuman beralkohol. Peningkatan kes penyalahgunaan bahan terlarang setiap tahun telah menuntut pelbagai usaha untuk memerangi gejala ini. Masalah penyalahgunaan bahan terlarang dalam kalangan generasi IPT adalah satu masalah besar yang sentiasa mendapat tumpuan oleh pihak berkuasa. Golongan ini merupakan modal insan dan aset penting negara yang sangat berharga untuk membangunkan negara pada masa akan datang. Okey, seterusnya kita akan pergi ke objektif rujukan. Kajian yang dijalankan ini adalah bertujuan untuk mengkaji apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kepada penyalahgunaan bahan terlarang seperti dadah, arak dan sebagainya. Objektif yang dijalankan adalah untuk 1. Mengenal pasti adakah faktor sikap individu mempengaruhi penyalahgunaan bahan terlarang di kalangan pelajar. Yang kedua, mengenal pasti adakah faktor pengaruh rakan sebaya mempengaruhi perkara ini. Yang ketiga, mengenal pasti faktor permasalahan keluarga. Dan yang akhir sekali, mengenal pasti faktor pengetahuan tentang bahan-bahan terlarang seperti dadah, arak dan sebagainya. Okey, seterusnya kita pergi ke huraian isi. Penyalahgunaan bahan terlarang dalam kalangan IPT kian hari kian parah. Ini disebabkan oleh peredaran masa dan teknologi kini yang kian canggih membuatkan bahan tersebut senang untuk dimiliki oleh pelajar. Antara bahan-bahan yang sering disalahgunakan oleh pelajar IPT ialah rokok, alkohol, gam, turpentin, obat batuk, pil kuda, dadah dan arak. Okey, penyalahgunaan bahan terlarang iaitu seseorang menggunakan bahan yang boleh menyebabkan ketagihan secara berlebihan untuk tujuan lain selain daripada tujuan sebenarnya. Perbuatan ini adalah salah dari segi agama dan undang-undang yang telah diletakkan. Ianya memberi kesan kepada kesihatan dan tingkah laku. Okey, yang seterusnya ialah definisi. Definisi dadah ialah bahan kimia yang digunakan untuk tujuan perubatan tetapi akan mengakibatkan ketagihan dan kerutuhan akhlak jika diambil tanpa kawalan. Seterusnya ialah definisi rokok. Rokok ialah tembakau yang dibalut berbentuk silinder sama ada menggunakan kertas ataupun pelbagai jenis daun. Rokok dibakar pada salah satu hujungnya dan dibiarkan membara. Seterusnya ialah definisi arak. Arak dari segi bahasa ialah menutup. Dimaksudkan menutup adalah sesuatu yang menutup akal dan fikiran dan memabukkan yang dihasilkan daripada perahan anggur dan lain-lain. Arak bererti campuran yang diperam. Yang seterusnya ialah kesan kepada kesihatan ataupun dengan maksud lain tubuh badan. Yang pertama ialah kerosakan otak. Otak tidak dapat berfungsi dengan baik dan boleh mengakibatkan kanser. Seterusnya ialah masalah pernafasan. Paru-paru tersumbat dengan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Contohnya nikotin, tar dan akan menyebabkan paru-paru rosak. Seterusnya ialah jangkitan. Berkongsi jarum yang digunakan untuk menyuntik dadah boleh mengakibatkan HIV. Yang terakhir ialah kerosakan buah pinggang. Heroin, ketamin yang ada di dalam dadah dan rokok boleh menyebabkan buah pinggang rosak dan tidak berfungsi. Okey, kita akan lihat kesan tingkah laku seseorang yang mengambil bahan terlarang inilah. Yang pertama, resah dan gelisah. Yang kedua, bercakap merepek. Yang ketiga, perubahan emosi secara tiba-tiba. Yang keempat, mengabaikan penampilan diri. Yang kelima, tiada keyakinan diri. Dan yang terakhir, meletakkan diri dalam situasi berbahaya. Manakala, kesan kepada masyarakat pula terdapat 3, iaitu yang pertama, mencemarkan nama negara dan masyarakat. Yang kedua, aktiviti jenayah akan meningkat.
Dan yang terakhir, meruntuhkan ekonomi dan sosioekonomi negara. Punca pengambilan bahan terlarang dalam kalangan pelajar IPT. Terdapat banyak punca yang boleh menjadi asbab kenapa pelajar IPT mengambil bahan-bahan terlarang. Contohnya tekanan dalam hidup, ingin mencuba sesuatu yang baru dan juga amalan budaya sekeliling. Jadi terdapat pelbagai faktor kenapa pelajar IPT mengambil bahan terlarang. Jadi antaranya adalah kurang peranan ibu bapa dalam didik anak. Macam kita tahu, ibu bapa lah tulang belakang dalam mempengaruhi kejayaan dan kemajuan hidup seseorang anak dan seorang remaja. Ibu bapa jugalah yang selalu memberikan sokongan, galakan, semangat dan juga nilai murni yang baik dan menjadi contoh yang baik untuk anak-anak sehingga anak-anak dan remaja ni boleh berjaya ke Menara Gading. Ibu bapa juga yang menentukan pola-pola tingkah laku, amalan dan juga adab seseorang anak dan juga remaja. Jadi faktor-faktor macam inilah menjadi dorongan dan golokan kepada mereka yang berada di rumah. Jadi hubungan mesra antara ibu bapa dan juga anak-anak adalah satu benda yang sangat memberi kesan yang besar dan impak yang sangat agresif dalam hidup dan juga dalam pengaruh hidup anak-anak. Dan juga personaliti mereka pun akan dibendung dan juga diperolak-alikkan daripada bentuk cara ibu bapa mendidik anak-anak mereka. Jikalau ibu bapa mendidik dengan cara yang salah, jadi anak-anak itu adalah anak yang kemungkinannya mempunyai persen yang tinggi untuk melangkah ke dunia yang terpesong daripada ajaran yang sepatutnya. Faktor kedua pula adalah tentang kurang didikan agama dalam hidup pelajar IPT. Rata-rata pelajar IPT pada masa kini sangat kurang dan sehingga tidak menitik beratkan tentang ilmu agama dalam diri mereka sendiri. Dan hampir tidak boleh membezakan antara baik dan juga yang buruk. Sehingga kan mereka berani untuk melakukan perkara yang di luar jangkauan akal pemikiran yang seorang yang waras. Jadi kita boleh lihat pelajar-pelajar APT masa kini yang sangat mudah terpengaruh dengan perkara-perkara budaya-budaya yang negatif dan tidak elok untuk diri mereka sendiri dan juga yang tidak berfaedah, yang bagi mereka boleh memberikan mereka ketenangan, boleh berikan mereka sesuatu yang boleh melegakan apa yang berada di dalam kepala mereka. Tapi di hujung hari, benda tu akan makan diri mereka sendiri dan memberi impak negatif yang sangat besar dalam hidup dan juga diri mereka sendiri. Faktor yang seterusnya adalah faktor yang ketiga, iaitu disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya. So, pada diri remaja, pengaruh lingkungan dalam menentukan perilaku diakui cukup kuat. Walaupun remaja telah mencapai tahap perkembangan kognitif yang memadai untuk menentukan tindakannya sendiri, namun penentuan diri remaja dalam perilaku banyak dipengaruhi oleh tekanan dari kelompok teman sebaya. Kelompok teman sebaya diakui dapat mempengaruhi pertimbangan dan keputusan seorang remaja tentang perilakunya. Jadi pelajar perlu bijak dalam memilih rakan agar tidak terpesong ke jalan yang mengundang kemudaratan diri. So, faktor yang terakhir itu faktor yang keempat, yang ni disebabkan oleh masyarakat. So, aspirasi, harapan dan nilai satu-satunya masyarakat dapat mempengaruhi pembentukan personaliti remaja. Apabila nilai-nilai dan norma-norma masyarakat adalah sihat, remaja yang membesar dalam situasi itu turut menjadi anggota masyarakat yang bertanggungjawab. Dedikasi, rajin, berusaha dalam pelajaran dan sedia berkorban untuk menolong orang lain dan tidak melakukan perkara yang dibenci dan dipandang hina oleh masyarakat yang lain. Jadi terdapat pelbagai cara untuk mencegah dan menangani isu-isu bahan terlarang dalam pelajar APT ini. Dan antaranya adalah cara memberikan kaunseling kepada pelajar APT dengan cara kita mencari pakar kaunseling yang boleh memberikan cara dan motivasi kepada diri mereka untuk mereka berubah. Dan yang kedua adalah peranan ibu bapa. Peranan ibu bapa ini juga adalah penting dan satu titik yang boleh menjadikan mereka titik mula untuk menjadikan mereka lebih berjaya, dan juga ibu bapa ni juga perlu menunjukkan contoh yang baik pada anak-anak. Yang ketiga adalah didikan agama.
Memberikan didikan agama yang secukupnya kepada para pelajar dan anak-anak agar mampu mereka membezakan yang hak dan juga batil, dan yang baik dan juga yang buruk, agar mereka tidak terpesong dalam dunia kejahilan. Dan yang terakhir adalah peranan kerajaan, agensi anti dadah kebangsaan juga perlu menitik beratkan dan juga turun padang tentang kes bahan terlarang yang kerap terjadi pada pelajar IPT ini. Jadi ada sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim yang berbunyi daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, semua yang memabukkan itu adalah termasuk dalam erti kata Arab, dan semua yang memabukkan itu adalah haram. Jadi apa sahaja yang memabukkan adalah haram, dan juga apa yang boleh merosakkan akal pemikiran tu adalah juga dikategorikan sebagai haram. Jadi sebagai kesimpulannya, bahan terlarang ini banyak mendatangkan keburukan kepada seorang yang mengambilnya lah, terutamanya kepada pelajar IPT. Ini kerana ia akan merosakkan masa depan pelajar itu sendiri. Jadi oleh itu, kita sebagai seorang Muslim dan sebagai seorang pelajar yang prihatin terhadap diri sendiri dan mementingkan kesihatan, kita perlulah mempunyai kekuatan diri yang baik ketika berada di IPTA, dan kita kena pandai jaga dirilah. Itu maksudnya. Ini kerana jika tersilap memilih kawan, maka buruk pandahnya. Dan ini juga kerana Allah sangat mengharamkan hamba-Nya untuk mengambil barang atau suatu benda yang boleh mudaratkan diri sendiri, kerana dalam Islam juga kita belajar supaya tidak memudaratkan diri sendiri, dan badan kita ini adalah pinjaman semata-mata daripada Tuhan dan bukan milik kita. Jadi jangan rosakkan benda kita pinjam.